tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu yang tular di mana gaji Menteri Besar Kelantan yang lebih tinggi berbanding gaji Ketua Menteri Pulau Pinang yang dibandingkan kerana prestasi agak berbeza. Prestasi Ketua Menteri Pulau Pinang yang mendapat gaji yang lebih rendah daripada Menteri Besar Kelantan, di mana prestasi Ketua Menteri Pulau Pinang itu jauh lebih baik. Namun saudara-saudara, ini satu kenyataan terkini daripada MB Kelantan. Kali ini pula menyebut salah satu wakil rakyat bersatu sebelum ini, wakil rakyat PN yang sebelum ini telah dipecat keahliannya. Menurut Menteri Besar Kelantan, Azizi tak guna lebih RM600,000 peruntukan dari Kerajaan Kelantan. Bekas Adun Nenggiri Muhammad Azizi Abu Naim tidak menggunakan peruntukan yang disediakan Kerajaan Negeri Kelantan bagi membantu rakyat, kata Menteri Besar Nasruddin Daud. Katanya, daripada 700,000 yang disediakan Kerajaan PAS Kelantan melalui pejabat tanah dan daerah pada tahun 2024, Muhammad Azizi hanya membelanjakan sebanyak 72,000 sahaja. Jadi saudara-saudara, kita dapat lihat menurut MB Kelantan daripada 700,000 peruntukan daripada Kerajaan PAS Kelantan melalui pejabat tanah dan juga daerah, hanya sebanyak 72,000 yang dibelanjakan Azizi. Nah, persoalannya di mana 600,000 lebih yang lain itu? Nah, adakah di sini terdapat berlaku penyelewengan dana? Itu menjadi persoalannya. Kalaulah andailah ada penyelewengan dana yang berlaku, ada salah laku yang dapat dikesan di sini, sudah pasti SPRM perlu mengambil tindakan. Dalam perkongsian daripada Malaysia Kini, sebaliknya, katanya Muhammad Azizi melontarkan fitnah. Kononnya kerajaan negeri tidak memberi peruntukan kepadanya selaku Adun Nenggiri ketika itu. Di Dun Nenggiri, kita bagi 713,500 ringgit kepada Dun Nenggiri. Sebanyak 700K, Kerajaan Negeri bantu dekat 1 juta, tuan-tuan. Tahu hak dia guna berapa? Nih, saya kira belaka. Setakat ni melalui pejabat tanah, dia boleh tanda tangan nak bagi kat siapa? Rakyat. Tapi tuan-tuan tahu, dia guna berapa kerajaan negeri bagi? Dia guna 72,000 saja, 10% saja. Kita bagi semua kepada wakil rakyat. Hak ada dalam tangan, dah kenapa tak guna? Ini satu hal mari fitnah pula. Kita, kerajaan negeri, tak bagi peruntukan. Katanya ketika ditemui di Kampung Pasir Tumbu, Gua Musang. Pada 5 Ogos, Muhammad Azizi mendakwa dia tidak pernah menerima sebarang peruntukan daripada kerajaan negeri semasa menjadi wakil rakyat. Jadi, MB Kelantan cakap lain, Muhammad Azizi Abu Naim cakap lain. Jadi persoalannya, kemana peruntukan itu sekarang? Itu persoalan yang paling utama. Adakah terlibat ataupun terdapat penyelewengan berlaku? Kita pun tak tahu. Kalaulah benar ada penyelewengan, SPRM perlu turun tangan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, baru-baru ini Timbalan Ketua Polis Negara ada membuat satu kenyataan berkaitan dengan rasuah. Dan di dalam kenyataan itu pasti mengejutkan semua kepimpinan politik. Apatah lagi yang terlibat dengan kes salah guna dana, kes pengubahan wang haram, kes rasuah lah. Dan saudara-saudara yang terkini, selepas Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han membuat kenyataan berkaitan dengan rasuah itu, di mana di dalam kenyataan itu ada menyebut khinzir kalau darurat boleh makan, tapi rasuah tidak. Maknanya
itu satu sindiran kepada semua kaki-kaki sakau. Bahkan, timbalan KPN juga menyebut rasuah ini seolah-olah telah menjadi budaya dan adat. Nah, berkaitan dengan perkara ini, saudara-saudara, akhirnya timbul satu persoalan baru. Ayub Han disebut-sebut bakal jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM baharu. Teman-teman, kalau benar timbalan KPN jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru, adakah dengan ini Tan Sri Azam Baki yang memegang jawatan itu pada masa ini bakal letak jawatan, bakal dilucutkan, ataupun mungkin beliau akan menggantikan mana-mana tempat yang lebih sesuai untuk beliau pegang? Timbalan KPN Datuk Seri Ayub Han disebut-sebut bakal dilantik sebagai Ketua Pengarah SPRM bagi menggantikan Tan Sri Azam Baki apabila tamat kontraknya. Kabar angin semakin kuat tersebar apabila Ayub Han dilihat bercakap soal rasuah sejak kebelakangan ini. Jika benar negara bakal melihat perubahan besar-besaran dalam pentadbirannya selepas lantikan Ketua Setiausaha Negara baharu yang bukan dalam lingkungan utama pentadbiran negara. Ya, memang sahlah Azam Baki akan letak jawatan, tapi persoalannya bila. Kalau kontrak dah tamat pun mungkin akan dilanjutkan. Memang sah akan letak jawatan, tapi belum tahu bila tariknya. Lantikan KSN baharu Datuk Seri Syamsul Azri Abu Bakar boleh dianggap luar daripada tradisi kebiasaan, dan tradisi itu akan dipecahkan lagi jika benar Ayub Han mengetuai SPRM. Mengulas perkara itu, seorang pemerhati politik memberikan reaksi yang cukup positif, menganggap pelantikan Ayub Han akan berjaya menggoncang perasuah-perasuah di luar sana. Malah tentu perasuah-perasuah di luar sana kepanasan bila mendengar nama Ayub Han mengetuai SPRM. Lagi banyak Melayu pakai baju oranye. Maknanya lagi banyak akan ditangkap menjadi banduan. Tanya saya, jika benar Ayub Han dipindahkan ke SPRM, memang dia paling layak. Tiada isu langsung, kata Norman Razwan dalam satu ulasan di FB. Beliau yakin Ayub Han bukan diturunkan pangkat, tetapi sayapnya sedang dilebarkan supaya rasuah dapat dibantas dengan lebih berkesan. Mengenai Syamsul Azri yang dilantik sebagai KSN, beliau berpendapat ia adalah satu keputusan yang tepat dan penting untuk memilih mereka yang luar dari kezaliman. Lihat saja bila PMX letak Dr. Zaliha di Kementerian Wilayah, Dewan Bandaraya KL semakin agresif. Ini pun satu kredit baru untuk Anwar Ibrahim. Lihat saja bila PMX letak Dr. Zaliha di Kementerian Wilayah, Dewan Bandaraya KL semakin agresif. Jadi saudara-saudara, kalaulah kepimpinan tertinggi PDRM, mungkin KPN sendiri, Tan Sri Razarudin, ataupun Ayub Han diletak menjadi ketua SPRM, sudah pasti ini satu lagi kelebihan kepada SPRM untuk menggoncang perasuah-perasuah di negara ini. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda?